Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis, barisan pimpinan, bahagian pengurusan pusat Islam, seterusnya para pensyarah, pelajar-pelajar muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memperuntukkan tempoh waktu kepada kita untuk sama-sama kita bermuhasabah seketika. Marilah kita duduk dalam majlis ini dengan keadaan yang tenang, niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita telah banyak mensia-siakan waktu-waktu kita dengan begitu sahaja tanpa ada ingatan yang khusus kepada Allah. Maka majlis-majlis tazkirah yang sebeginilah suatu fursah ataupun suatu peluang untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak, insya-Allah, sebagai suatu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu luas, nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang begitu hebat, yang kadang-kala kita tak terhitung dan sememangnya kita tidak dapat menghitung segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi dengan sebab terlalu banyak nikmat itulah yang mana Allah Subhanahu wa taala nak mengingatkan manusia. Kerana ramai di kalangan manusia yang terlepas pandang, yang terlupa untuk bersyukur kepada Allah yang merupakan Tuhan dan juga pencipta dan pemberi nikmat yang sebenarnya kepada sekalian manusia. Bila mana manusia ni dapat apa yang manusia nampak dan nak, selalunya kita akan lupa bahawasanya usaha kita itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, atas dasar itulah sebagai pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah taala mensyariatkan, mewajibkan, memfardukan kepada kita puasa. Yang mana daripada berpuasa kita sedar, dengan berpuasa barulah kita menyedari bahawasanya antara segala nikmat yang kita kecapi, nikmat makan inilah merupakan punca kepada segala-galanya. Bila kita Allah Subhanahu wa taala sekat seketika, buat sementara waktu daripada pagi sampai ke malam, daripada subuh sampailah masuk maghrib, kita berpuasa dari makan. Maka pada waktu itu mungkin kita dapat berfikir, bagi orang yang nak berfikir, bahawasanya segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sebenarnya adalah suatu pemberian yang begitu besar, yang sepatutnya kita mengenang kembali siapakah yang mempunyai hakikatnya rezeki dan nikmat-nikmat tersebut. Sebab tu dengan puasa, tuan-tuan, banyak hikmahnya. Kalau kita nak kaitkan dengan nasib orang-orang yang mungkin tak semacam kita di Malaysia ni, ada golongan-golongan yang Allah Ta'ala uji, buka puasa pun kadang-kadang tak ada nak buka. Macam sahabat-sahabat kita di Palestin, di Syria dalam keadaan peperangan dan sebagainya, tuan-tuan. Maka di sana mungkin kita timbul kesedaran Allah Ta'ala dah bagi nikmat yang banyak kat kita, tapi ada sebahagian manusia Allah Ta'ala menguji dengan ujian yang perit kepada mereka apabila mereka terpaksa menghadapi krisis-krisis dalam kehidupan.
Maka dengan puasa ni sikit sebanyak tuan-tuan dapat menyedarkan kita, kalau sekiranya kita berfikir dan kita mengambil iktibar daripada setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita, maka akhirnya apabila kita pasrah dengan kehendak Allah dan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, maka di sana ada jalan-jalan taqwa yang akan menyusur di dalam hati kita. Sebab itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, matlamat puasa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, yang ma'ruf selalu kita duk dengar di dalam bacaan ataupun dalil-dalil khusus tentang puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni famous, masuk Ramadan je memang akan orang baca. Mungkin tuan-tuan pun dah hafal dah, selalu sangat dibaca. Apa maksudnya dalam ayat ni tuan-tuan? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, moga-moga mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. So yang kita sebut tadi antara salah satu daripada bermacam-macam cabang yang membolehkan kita mendapat sifat-sifat takwa yang terhasil daripada ibadah puasa melalui penghayatan, melalui pengamatan yang kita lihat di dalam kehidupan kita, dan juga kita nilai dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri di dalam kehidupan kita. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita tengok konsep puasa seolah-olahnya Allah Ta'ala menyekat salah satu nikmat yang kita kecapi dalam hidup, iaitu nikmat makan yang kita sebut tadi. Allah Ta'ala tak bagi kita makan, diharamkan makan pada siang hari berpuasa. Tak boleh. Kalau siapa yang makan sengaja, dia dianggap orang yang berdosa dan dikira berdosa, dan perlu taubat nasuha untuk dia selesai daripada perbuatan yang dia buat tadi dengan sengaja. Ada dalam syarak yang mengharuskan kita berbuka, tapi ada syarat-syarat yang tertentu. Namun kalau sekiranya tidak menepati syarat-syarat tadi, sengaja dia berbuka, dia tak ada apa pun yang menyebabkan dia harus berbuka, maka hukumnya haram dan dia berdosa dan perlu kepada taubat nasuha. Jadi maknanya tuan-tuan, di sini amaran keras Allah Ta'ala perintahkan untuk kita berpuasa ni, moga-moga kita bertakwa. Maksudnya disuruh untuk kita berfikir apakah intipati yang boleh kita dapat daripada puasa tadi yang boleh membawa kepada sifat-sifat takwa. Jadi saya dah buka tadi tuan-tuan perbincangan awal berkenaan dengan nikmat. Salah satu daripada laluan untuk kita mencapai bagaimana penghayatan takwa itu dapat masuk ke dalam fikiran kita ialah melalui kita mengamati dan juga merasai bahawasanya bila mana kita ni tak dapat makan seketika, kita tak dapat makan seketika, kita dapat rasai sebelum ni kita makan dan hari ni kita tak makan. Khususnya waktu tengah hari inilah waktu yang paling klimak, kemuncak, waktu yang kita berhajat sangat kepada makan. Sebab kalau tak makan pagi boleh tahan lagi, makan tengah hari masalah. Jadi kita duduk tang sini, waktu-waktu yang paling kemuncak ni, kita akan rasa betapa nikmatnya kalau dapat segelas air, betapa nikmatnya kalau dapat sepinggan nasi, masya-Allah. Tapi tak boleh makanlah. Cuma kita dapat bayangkan kalau dapat. So Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, sekarang ni kau jaga nafsu, aku takkan bagi yang ni nikmat ni buat seketika. Namun apabila kita hayati daripada kita menahan diri tadi dengan tidak makan seketika, kita nampak bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak suruh kita renung banyak perkara. Pertama berkenaan nikmat pada diri kita, dan yang kedua antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Dan ada golongan-golongan yang tidak bernasib baik sebagaimana kita yang tidak mendapat nikmat yang sebagaimana kita dapat setiap hari. Ada golongan yang tak dapat. Maka di sana dapat memberi kesedaran kepada kita bahawasanya nikmat itu adalah suatu pemberian yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita boleh usaha, tetapi kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak mengizinkan untuk kita mendapat nikmat-nikmat itu, maka kita akan juga terlepas daripada rahmat serta menghayati dan juga menikmati nikmat-nikmat tersebut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, itu secara dasar lah. Maknanya kita dah nampak dah
apa dia jalan-jalan takwa untuk kita menghayati daripada ibadah puasa ni. Sebahagian kecil, sebenarnya terlalu besar. Baik, di dalam ibadah puasa ni juga tuan-tuan muslimin dan muslimat, tadi kita dah bagi tahu bahawasanya kita perlu menghayati dan memahami. Jadi macam mana kita nak memahami dan menghayati? Kalau tanpa ada sesuatu poin yang boleh kita berfikir. Sebab manusia ni tuan-tuan, kalau kata tuan-tuan semua orang ilmuwan, tak apalah, kita dah ada benda-benda yang boleh memberi sesuatu galakan untuk kita berfikir. Tapi ada golongan-golongan yang biasa-biasa orang kampung, dia jenis tak fikir. Jadi mungkin dia tak nampak apa yang nak fikirkan. Kita tak nampak, kadang-kadang dia duk fikir apa yang dalam hidup dia saja. Apa yang dia boleh cari makan hari ini, boleh makan hari ini, esok nak makan apa pula. Hari-hari dia kira untuk berfikir tentang makan. Ada setengah manusia yang macam tu. Dan tuan-tuan alhamdulillah mungkin tergolong dalam golongan orang yang ilmuwan, walaupun bukan dalam bidang agama, tapi kita ada fikrah untuk kita berfikir. Ada poin yang boleh menghasilkan cetusan untuk kita berfikir kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan penciptaan dan juga pencipta kita, siapa dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, kerana perlunya akal ni untuk berfikir, dan kalau sekiranya tidak ada poin untuk berfikir, maka manusia tak berfikir. Sebab tu macam mana nak bagi poin kepada manusia untuk berfikir? Dan seluruh manusia, tak kira siapa, di mana dia, apa levelnya, siapa dia, untuk sama-sama kita berfikir, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu risalah dan panduan kepada manusia untuk manusia berfikir. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala nak kalau boleh seboleh-bolehnya kita berfikir. Sebab itu Ramadan dikaitkan dengan puasa, dikaitkan juga dengan penurunan Al-Quran. Sebab itu Al-Quran yang Allah Ta'ala maksudkan, sebagaimana dalam firman surah Al-Baqarah, ayat yang sama juga dalam surah Al-Baqarah, yang ayat yang kedua selepas daripada cerita tentang wajib puasa tadi, Allah Ta'ala kaitkan pula dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan dalam bulan Ramadan ni juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah turunkan Al-Quran. Walaupun Al-Quran tu telah sempurna di zaman Nabi SAW, tapi satu pengajaran untuk kita mengimbau kembali. Kenapa Allah Ta'ala pilih dalam bulan Ramadan ni untuk diturunkan Al-Quran, sedangkan banyak lagi dalam bulan-bulan yang lain? Kalau kita lihat Nabi SAW, kalau sejarah penurunan Al-Quran, bulan Ramadan ni juga Nabi SAW berpuasa, sebagaimana syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Dan ketika puasa inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi pada malam 17 Ramadan, 13 tahun sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW. Jadi maknanya satu pengajaran kepada kita, yang mana ketika itu, ni mengimbau balik sejarah Al-Quran diturunkan, Nabi SAW sedang bertafakur. Selain daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertafakur macam mana nak cari jalan keluar, nak selamatkan umat manusia jahiliah yang berada di zaman dia. Kalau kita tengok Nabi SAW sentiasa memantau-mantau dan sentiasa rasa sedih apabila dia duduk di atas bukit, bukit Jabal Gua Hira tu, kan nampak di situ. Kita boleh, kalau tuan-tuan biasa naiklah bukit tu, siapa yang biasa pergi ke Mekah, naik ke Jabal Gua Hira tu, Jabal Nur, tempat Nabi SAW bermunajat tu, ada satu lubang kecil yang nampak terus ke Kaabah. Dan di sana Nabi nampak macam mana golongan-golongan jahiliah sedang beribadah dalam keadaan yang amat-amat menyedihkan. Sebab mereka ibadat menghadap ke Kaabah ada, tapi di sekeliling Kaabah itu banyak berhala-berhala. Dan banyak pula dalam ketika itu mereka bertawaf dalam keadaan telanjang. Jadi Nabi tengok dalam keadaan begitu sedih, dan Nabi fikir macam manalah nak menyelamatkan umatnya dan juga manusia-manusia yang berada pada ketika itu, supaya mereka kembali kepada ajaran yang benar sebagaimana yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Nabi duk fikir macam tu, macam mana nak dapat apa dia poin-poin yang nak bawa mereka ni supaya jadi manusia yang berfikir, manusia yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka dalam keadaan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama dalam surah Al-Qalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ila akhir ayat. Cerita tentang apa? Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Maknanya di sini satu pengajaran yang besar, pertama kepada Nabi SAW sendiri, yang kedua kepada manusia kita selepas dia. Supaya kita mengambil iktibar. Ayat yang pertama pun diturunkan Allah Ta'ala suruh belajar. Suruh belajar. Nak belajar apa? Belajarlah macam mana nak kenal Allah, macam mana nak kenal diri. Dan bagaimana nak belajar? Ambillah panduan daripada Allah, kerana Allah lah yang mengajar manusia. Dalam surah Al-Qalam tu, maknanya Allah Ta'ala kata Allah lah yang mengajar manusia. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Dia dah mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Maknanya kalau sekiranya manusia ni tidak diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan jadilah manusia-manusia yang tidak berfikir. Akan jadilah manusia-manusia yang hidup hanya sekadar hidup. Umpama binatang saja, walaupun bezalah sikit manusia ni dengan kelebihan manusia kemanusiaannya, tetapi tak ubah sebagaimana binatang, dia makan tidur, makan tidur, makan tidur, itu saja. Kalau sekiranya manusia tidak ada fikiran untuk berfikir apa tujuan sebenarnya kehidupan dia di dunia ni, dengan kehebatan-kehebatan yang ada pada diri manusia sendiri, yang mana manusia mampu mencipta mereka dan sebagainya. Kalau tak ada ilmu, maka manusia akan berada di tahap itu. Kalau kita tengok orang asli macam mana tuan-tuan, bukanlah kita nak condemn, tapi tengok bagaimana kalau mereka tak menerima suatu petunjuk ataupun panduan untuk mereka membina kehidupan, suatu kehidupan yang hebat. Orang asli ada lagi zaman kita hari ni, kalau di kawasan Indonesia tu, yang masih lagi dalam keadaan bercawat, tak reti nak buat macam mana. Tapi bagaimana manusia ni maju? Kerana adanya panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala kata dalam bulan Ramadan ni diturunkan Al-Quran sebagai mengimbau kembali bahawasanya pentingnya manusia kepada panduan-panduan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia dapat berfikir. Dengan berfikir inilah manusia boleh menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Dalam ayat ni kata Allah Taala, inna fi khalqis samawati wal ard, dalam kejadian langit dan bumi silih berganti siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Maknanya ada poin-poin untuk orang yang berfikir. Tapi kalau sekiranya dia fikir saja tanpa panduan, maka dia tak akan dapat jawapan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, banyak aktiviti berfikir di kalangan para nabi. Nabi Muhammad berfikir, Nabi Ibrahim pun di dalam surah juzuk yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala merakamkan macam mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berfikir mencari Tuhan. Maka poin berfikir tu daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kebenaran di dalam kehidupan manusia. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau sekiranya kita menggunakan fikiran kita semata-mata tanpa mendapat panduan daripada Allah, maka kita akan menjadi sesat. Kita akan tersesat di dalam pencarian kita, dan akhirnya kita akan kebuntuan di dalam pencarian kita, dan kita akan rasa bosan dengan kehidupan kita. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, dan memperjelaskan petunjuk-petunjuk itu kepada manusia. Maknanya ada petunjuk. Contoh Allah Ta'ala kata tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayah. Ada petunjuk. Apa dia petunjuk tu? Al-Quran jelaskan lagi apa dia petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala tu. Contohnya Allah Ta'ala ciptakan bumi ini bulat. Maka petunjuk itu dihuraikan lagi dalam ayat-ayat yang lain. Maka kita pun nampak dan dapat apakah kehebatan dan tujuan Allah Ta'ala mencipta planet dalam keadaan bulat, dalam keadaan paksi, dalam galaksi dan sebagainya. Tuan-tuan belajar sains mungkin lebih faham. Jadi maknanya di sana Allah Subhanahu wa taala membuka ruang yang luas kepada kita untuk kita berfikir dan melihat alam ini. Akhirnya orang-orang yang menggunakan akal fikiran yang sempurna dan juga menyempurnakan akalnya dengan mencari petunjuk-petunjuk yang jelas,
maka mereka akan dapat merasai dan juga dapat mencari di mana sebenarnya kehebatan itu. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maknanya apabila orang-orang yang ada panduan ni iaitu Al-Quran, mereka menggunakan Al-Quran untuk berfikir, maka kita akan nampak kehebatan-kehebatan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita tadi, semuanya ada manfaat untuk kita gunakan. Macam contoh bumi dengan matahari, apa faedahnya peredaran bumi dan matahari sampai hari ini? Astronomi telah mampu untuk menentukan, hampir boleh katakan 90%, nak kata 100% tu mungkin kesilapan manusia tu ada, tapi hampir 99 ataupun 95%, yang mana apabila kita buat kajian dan juga kita gunakan kaedah peredaran matahari dan bumi, boleh menentukan banyak benda, antaranya masa, begitu juga perubahan iklim, perubahan dari segi, kalau kata dari segi pertanian, kita dah dapat pula dari segi pertanian apa pula faedahnya daripada peredaran masa. Kalau kita kaitkan dengan apa nama kita kata untuk orang yang nelayan, dikaitkan juga dengan peredaran bumi dan juga matahari, untuk menentukan kesuburan ataupun banyaknya ikan di dalam laut, pasang surutnya air, dan begitu juga untuk menentukan pokok-pokok yang sesuai ditanam waktu-waktu yang tertentu. Nampak di situ banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk manusia berfikir, dan akhirnya manusia akan menjadi manusia yang hebat. Dan kalau sekiranya manusia akur dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kehebatan itu akan lagi terselah, kerana manusia akan menjadi manusia yang lebih baik daripada manusia-manusia biasa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Tapi malangnya itu kita kata kehebatan kalau kita ikut apa yang Allah Ta'ala tinggalkan panduan kepada kita. Tapi malangnya tak semua manusia yang mengambil iktibar itu. Yang tu yang menjadi persoalan sekarang ni, yang menjadi suatu yang membimbangkan kita. Kerana yang mengambil iktibar daripada Al-Quran hanya lingkungan 15-20% sahaja yang betul-betul beramal. Tapi yang selainnya hanya sekadar menjadi panduan kemudian ditinggalkan, bukan untuk diamalkan. Itu yang menjadi suatu yang menyebabkan kita ni tidak mendapat rahmat daripada Allah di dalam kehidupan kita. Yang Allah Subhanahu wa taala dah menjanjikan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, tetapi kita tidak dapat mengecapinya. Kenapa? Kerana kita tak cukup syarat, dan ramai di kalangan kita masih lagi mengabaikan tanggungjawab untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pegangan di dalam kehidupan. Kenapa boleh jadi macam tu? Persoalan dia, kenapa macam tu boleh jadi? Sebenarnya jawapan dalam Al-Quran telah tersedia. Antara punca-punca yang menyebabkan manusia tidak diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dia, dan tak diberi rahmat, dan akhirnya manusia berada dalam keadaan lintang pukang dalam kehidupan dunia kita hari ini, tuan-tuan. Kalau kita tengok zaman Nabi berbeza dengan zaman kita hari ini. Zaman Nabi rahmah, baldatun thayyibah wa rabbul ghafur sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dengan kemajuannya, dengan kehebatannya. Tapi mai kat zaman kita di akhir-akhir ini, kita dalam keadaan yang kucak-kacir kehidupannya. Walaupun Islam tu ada pada kita, tetapi amalan Islam itu tidak menepati pada ketetapan dan juga syarat-syaratnya, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi rahmat dan juga kebaikan kepada umat. Dan akhirnya kita berada dalam keadaan ditindas. Di mana-mana Islam ditindas, tuan-tuan. Bukan kata di Palestin, di Syria, di Mesir saja, termasuklah di negara kita. Walaupun kita ni secara tak langsung kita kata kita hidup aman damai, tetapi kita masih lagi dalam keadaan tak mampu untuk menegakkan kalimah Allah dengan sebetul-penuhnya. Itu maknanya kita masih lagi dalam keadaan yang tidak merdeka. Islam yang masih lagi dalam keadaan yang dijajah oleh pemikiran-pemikiran barat dan juga pemikiran-pemikiran sekular, yang menyebabkan kita ni masih lagi dibelenggu oleh fahaman-fahaman yang menyebabkan kita tak mampu nak memperjuangkan Islam sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi dan juga para sahabat. Kenapa keadaan itu berlaku?
Itu persoalan dia. Saya dah buka kenapa persoalan itu berlaku. Sebenarnya tuan-tuan, jawapannya Allah Ta'ala dah sedia. Tak perlu buka Quran jauh-jauh. Cuma dalam lingkungan surah Al-Baqarah sahaja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperjelaskan kepada kita, kalau kita lihat ayat yang pertama sampai yang kelima, cerita orang yang bertakwa, sifat-sifat ciri-ciri ketakwaan kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-6, yang ke-7 cerita tentang orang golongan yang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sama saja orang kafir ni tetap akan engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-8, ke-9 seterusnya sampai ayat yang ke-21, 23 Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka pula cerita golongan-golongan munafik. Yang mana sifat-sifat kemunafikan itulah yang banyak berlaku kepada manusia. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah Ta'ala menggambarkan betapa ramai di kalangan manusia-manusia yang mengatakan beriman kepada Allah, tetapi hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat. Kerana tidak ada keyakinan yang total, yang sungguh-sungguh, yang jazam mereka kepada Allah, dan juga keyakinan yang sungguh-sungguh kepada hari pembalasan yang Allah Ta'ala sediakan kepada manusia. Tak ramai yang faham, tak ramai yang mengambil iktibar, dan ramai yang mengabaikan benda itu hingga sanggup melakukan kederhakaan kepada Allah dan sanggup pula menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa mereka jadi macam ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, kerana mereka ini golongan-golongan yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, mereka lalai dengan nikmat Allah dan mereka mempergunakan nikmat Allah sesuka hati dan tidak melihat panduan-panduan daripada Allah dan had-had yang telah ditetapkan Allah Ta'ala dengan nikmat-nikmat tersebut. Akhirnya mereka menjadi manusia-manusia yang takabur, manusia-manusia yang sombong daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, sebagai mengukuhkan lagi fakta Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa pula cerita golongan Bani Israel. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Cerita Bani Israel ni tuan-tuan, kalau kita ringkaskan, dia ada 15 nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka. 15 nikmat besar yang lebih besar daripada nikmat kita. Kita pun alhamdulillah kalau ikut zaman kita ni hebat-hebat berbanding dengan zaman dulu. Zaman dulu mungkin kehebatan iaitu suatu benda yang ajaib. Macam contohnya Allah Ta'ala turunkan maidah ataupun hidangan dari langit. Zaman kita tak ada lah hidangan dari langit. Tapi kita kalau tengok hari ni, hidangan dari mana? Hidangan dari kotak, mungkin kita buah duit keluarlah yang fresh ke apa kan. Yang tu mungkin zaman kita ni hebat juga. Tapi kalau nak dibandingkan zaman kita ni, sebab manusia diberi fikiran oleh Allah Ta'ala untuk mencipta, jadi kita cipta kemudahan. Namun kehebatan mereka Allah Ta'ala turunkan terus dari langit. Bukan daripada cipta, daripada manusia yang mencipta, tapi pencipta Allah Ta'ala yang menurunkan kepada mereka nikmat-nikmat tersebut. Tapi malangnya tuan-tuan, setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, setiap kali itu juga mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah mana contoh nikmat yang pertama Allah Ta'ala beri kepada mereka, wa iz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Kata Allah Ta'ala, ingatlah satu nikmat yang besar yang aku bagi kepada kamu Bani Israel, iaitu kamu diselamatkan daripada penginayaan Fir'aun, ketika mana Fir'aun telah menjadikan golongan Bani Israel sebagai kaum-kaum hamba. Yang duk bina piramid tu Bani Israel itulah, golongan Bani Israel itulah yang duk bina piramid yang besar-besar ni, dengan teknologi dan juga kepakaran yang hebat. Plan-plan yang mereka buat, Fir'aun ni menggunakan sehabis-habis kepintaran yang ada kepada mereka. Setelah mana sesuatu bangunan tu hebat, dah jadi siap, depa kena bunuh pula. Maknanya depa betul-betul diambil, orang kata apa, diperhambakan sebegitu rupa. Jadi Allah Ta'ala utuskan Nabi Allah Musa alaihissalam menyelamatkan mereka daripada Fir'aun, hinggakah mereka dapat keluar dari bumi Mesir, keluar daripada bumi Mesir, dan diligan lagi, dikejar lagi oleh Fir'aun, tapi diselamatkan lagi apabila mereka ni diuji lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keberitaan dan sebagainya, diselamatkan daripada laut. Maknanya
Nabi Musa AS diberi satu mukjizat untuk belah laut, dapat selamat. Tuan-tuan pun tahu cerita tu. Jadi itu antara satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi. Namun dengan nikmat itu juga, setelah mana mereka dah dapat nikmat itu, selamat langsung daripada ancaman-ancaman Fir'aun, bunuh dan sebagainya, dah selamat dah. Tapi bila mana Allah Ta'ala uji seketika mereka, Allah Ta'ala jemput Nabi Allah Musa AS naik ke Bukit Tursina selama 40 malam untuk nak beri satu panduan kepada mereka untuk menjadi manusia yang hebat, nak bagi kitab Taurat. Tapi dalam tempoh itulah mereka telah melakukan kekufuran, mereka telah menjadi golongan yang murtad, hingga akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa, kalau sekiranya kamu nak bertaubat kepada Allah, hendaklah kamu bunuh diri kamu sendiri. Nak masing-masing membunuh antara masing-masing, yang mana mereka ni kalangan mereka yang telah murtad daripada jalan Allah. Dan Allah Ta'ala memberi keampunan kepada mereka pada ketika itu, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi keampunan. Kemudian ada juga golongan-golongan yang dah selamat tu pula, dia mencabar. Dia berkata, kami akan beriman kepada Allah kalau sekiranya kami nampak Allah. Sampai teratur, tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala datangkan kilat yang menyambar mereka, dan akhirnya mereka mati. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan semula mereka. Macam mana kata Allah Ta'ala, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqah. Datang lintang kilat menyambar, mati, kemudian hidup semula, dan mereka dapat melihat di situ keagungan Allah, bagaimana mereka dimatikan, dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ pun masih ada lagi kekufuran, mereka ingkar dan tidak menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai teratur, tuan-tuan. Sebab tu kesimpulan daripada kisah tu panjang lagi, ada beberapa kisah lagi, hinggalah kisah klimaks dalam kisah itu, dalam surah tersebut, kisah anak lembu. Kisah anak lembu. Pasal apa Allah Ta'ala kait dengan kisah anak lembu, tuan-tuan? Kadang-kadang kita pun terfikir juga, diletakkan nama surah tu Al-Baqarah, lembu betina. Pasal apa diletak nama lembu? Mana lembu tu nampak hebat lah dalam Quran. Hebat lembu tu dalam Quran. Sebab apa? Kalau kata letak nama-nama surah tu, maknanya hebat lah, benda-benda penting. Jadi maknanya, tuan-tuan, mudah kita cakap lah. Kalau tengok di dalam ayat, dalam cerita Bani Israel ni, saya nak ambil sikit dia punya, kita kata, pengajaran daripada kisah tu. Yang mana dalam kisah tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wa idh qultum wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ni kisah firman Allah Ta'ala kepada Bani Israel, suruh mereka ini sembelih lembu. Awal kisahnya, tuan-tuan, ambillah sikit kisah dia. Yang mana satu ketika berlaku peristiwa kepada Bani Israel, dalam kampung Bani Israel tu ada orang bunuh, orang yang dibunuh. Maknanya orang bukan orang kampung tu, tapi orang luar, dibunuh di kampung tu dan ditinggalkan di situ. Tak tahu siapa dia yang bunuh dia. Jadi ahli kampung ni pakat tuduh menuduh lah, kawan ni lah. Akhirnya ada ketua di kalangan Bani Israel ni kata, yang ni kita kalau duk tuduh menuduh ni, kita tak selesai masalah. Lah ni kita jumpa Nabi Musa AS, kita minta petunjuk dia macam mana yang dia boleh bagi kat kita. Sebab dia boleh tanya terus Allah Ta'ala lebih tahu. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang berlaku dalam peristiwa pembunuhan ni, siapa yang bunuh ni. Jadi mereka pun pergi jumpa Nabi Musa AS. Tanyalah Nabi Musa, wahai Musa, berlaku sekian-sekian peristiwa di kampung kami ni, kami minta lah kalau boleh kau tolonglah, tolong bagi tahu, tanyalah Allah Ta'ala yang maha mengetahui siapakah yang bunuh si fulan ni, supaya dapat dijatuhkan hukuman kepada orang yang menghukum, orang yang membunuh si fulan tadi, dan si fulan ni boleh kita hantar balik di kampung dia supaya dia boleh diselesaikan di sana, bukan orang kampung tu. Maka tak apalah, Nabi Musa kata, kalau lagu tu aku bermunajat kepada Allah dan kita tengok apa jawapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, wa idh qultum ya Musa, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Ta'ala suruh kamu, perintah kamu untuk sembelih lembu. Sembelih lembu. Jadi puak-puak ni, tuan-tuan, mereka dengan semangatnya duk tunggu jawapan. Kalau boleh nak tahu siapa yang bunuh, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi jawapan yang sebaliknya. Allah Ta'ala bagi jawapan,
pi sembelih lembu. Jadi kalau kita hak bodoh pun kita akan rasa macam depa juga. Apa siapa Musa? Kami tanya siapa yang bunuh ni? Pasal apa hang pi suruh pi sembelih lembu ni? Mana ada kait dengan jawapan yang dengan persoalan yang kami minta ni? Jadi depa pun jadi confused. Depa pun marah, apalah hang ni bodoh kan Musa? Allah Taala ni tak reti kah? Dia sampai ke peringkat mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi Musa kata aku ni bukan di kalangan orang yang bodoh, hampa yang bodoh. Sebab apa? Allah Taala suruh tu hampa buat dulu. Allah Taala suruh tu buat dulu. Sebab Allah Taala ada jawapan yang istimewa yang nak bagi. Bukan nak terus bagi lagu tu. Sebab kalau kita tengok di hujung ceritanya, yang mati tadi mangkit ataupun kita kata hidup semula, bagi tahu siapa dia. Maknanya dari segi keadaan tu dia akan jadi satu, tak perlu penyaksian yang begitu real lah. Bukan orang kata apa khabar-khabar angin, tapi real. Orang yang mati tu mangkit sembang, cerita terus siapa yang bunuh, di mana kampung dia, jadi lebih real. Itu di hujung cerita. Tapi disebabkan kita ni cepat sangat mempersoalkan kenapa Allah Taala buat macam tu, kenapa Allah Taala perintah macam tu, maka kita akan hilang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang berlaku hari inilah, ramai manusia duk petikai hukum Allah Taala. Apa salahnya kita buat dulu sebelum kita tanya? Cuba ikhtiar buat. Tengok contoh yang Nabi SAW dah buat. Laksanakan dahulu sebelum kita mempertikaikan kenapa. Dan kita sepatutnya tanya macam mana nak buat, apa usaha yang boleh buat. Yang tu sepatutnya. Sebab tu dalam peristiwa ni tuan-tuan, kalau kita tengok banyak lagi peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi-Nabi, selalunya perintah itu tak sama sebagaimana yang kita fikirkan. Sebab Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha mengetahui. Kalau kita anggap wahyu Allah macam kita juga, tak ada bezalah. Tuhan yang maha agung, yang maha mengetahui, yang kita selalu sebut ya alim, ya hakim, ya azim, yang kita selalu duk puja Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita duk sama tarafkan perintah Allah dengan perintah manusia. Nampak di sini satu pengajaran kepada kita tuan-tuan. Lepas tu kalau kita kaitkan, nanti kita nak sambut pula Aidil Adha, bulan Zulhijjah. Peristiwa apa? Dalam bulan haji ni, peristiwa korban Nabi Allah Ismail dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Juga sama arahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengarah Nabi Musa alaihissalam dengan arahan yang mencari adat, yang mana tak masuk logik akal. Allah Ta'ala suruh Nabi Allah Ibrahim pi sembelih anaknya Ismail alaihissalam. Kalau kita dengan akal kita yang cetek ni, kita akan anggap Allah Ta'ala tu zalim, suruh pi sembelih anak Nabi Allah Ibrahim. Ismail tu zalim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena ingat, kita siapa? Allah Ta'ala yang suruh tu siapa? Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Kita maha tidak mengetahui. Sebab kalau kata kita maha mengetahui tuan-tuan, cuba cerita apa yang akan berlaku 5 minit akan datang dengan yakin. Boleh tak? Siapa yang sanggup angkat tangan, dia tu memanglah macam lembu lah juga. Sebab apa? Kita takkan mampu nak cerita apa yang bakal berlaku. Kita hanya menyangka apa yang bakal berlaku. Mungkin kita buat jadual kita, jadual jam sekian-sekian berlaku sekian-sekian yang akan datang lah. Tapi secara bizab, secara jelas, secara tepat, adakah benda tu nak berlaku? Belum tentu. Kita hanya dalam keadaan zon sahaja, bukan dalam keadaan ainul yaqin. Tapi Allah Ta'ala dalam keadaan yakin, sebab Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebab tu dia perintah kepada kita tuan-tuan, perintah yang kadang-kala tak masuk akal, tetapi kalau kita buat, dia akan dapat nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam masa yang pendek tuan, saya tak nak huraikan lebih lanjut. Cuma kesimpulannya Allah Ta'ala kata, kalau orang-orang yang masih lagi tak mampu nak memahami petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan masih lagi dalam keadaan ego, ego yang macam mana, dia rasa hak dia lebih hebat, akal dia lebih hebat daripada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada perintah Allah, daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka orang ini Allah Ta'ala kategorikan sebagai orang-orang yang takabur. Sebab tu Allah Ta'ala sifatkan orang yang takabur ni macam mana? Thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah.
wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah Ta'ala dalam ayat ni, summa qasat qulubukum, disebabkan kekufuran mereka, takaburnya mereka dengan arahan-arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, tak boleh nak tunduk dengan perintah Allah. Walaupun Nabi dah masih lagi berada pada mereka, maknanya mereka patut taat pada Nabi lah, tapi daripada pertikai pula Nabi Musa alaihi salam, maka Allah Ta'ala kata hati mereka ni dah kerah. Orang yang tak boleh nak menerima petunjuk-petunjuk ni hatinya keras. Kerasnya hati mereka ni, kata Allah Ta'ala, lebih kerah daripada batu. Sedangkan batu boleh dipecahkan. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah fa innal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sesungguhnya batu itu boleh dipecahkan oleh air yang menitis. Batu yang keras itu pun boleh hancur, boleh pecah. Macam mana kita contoh, tak batu ni kita titiskan air dalam tempoh waktu yang panjang, lama-lama batu tadi akan menjadi lekuk. Maknanya dengan kuasa air yang lembut tadi boleh mengeraskan batu yang keras. Tetapi hati manusia bila dia kerah, lebih kerah daripada batu. Mailah apa pun tak mampu nak melembutkan hati tersebut, melainkan si empunya hati itu sajalah yang boleh melembutkan hatinya. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tu. Jadi maknanya tuan-tuan, poin kat sini banyaklah. Antaranya tadi kita kena akur dengan apa yang Allah Ta'ala perintah. Kalau kita tak faham, kalau kita tak reti, jangan cepat kita mempertikaikan. Belajar dan mengajilah kepada orang yang ada tauliah dan ilmu yang khusus berkenaan dengan kalam Allah Ta'ala. Bukan semua orang boleh faham kalam Allah. Sebab tu kita kena merujuk kepada tafsir-tafsir ulama-ulama yang muktabar untuk memahami kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pergi terjemah sendiri. Sebab tu Nabi SAW kata, siapa-siapa yang mentafsir Al-Quran dengan sendiri, maka bersedialah untuk api neraka. Kenapa? Al-Quran ini bukan semudah yang kita faham. Walaupun nampak mudah untuk kita memahaminya dari segi maksudnya, tetapi makna-makna yang tersirat ni perlu difahami oleh orang yang mempunyai akal dan manusia, orang-orang yang ada ilmu yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segi silsilah ilmu yang didapatnya. Maknanya dia ambil daripada guru-guru, daripada memahami hadis-hadis dan sebagainya. Dia tak boleh nak terjemah ikut suka kita. Sebab tu kalau kita terjemah ikut suka kita, tak akan sampai kepada matlamat ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memahaminya. Kemudian yang kedua tuan-tuan, cerita tentang hati ni. Hati kita ni, ini dia milik kita. Hati kita adalah milik kita. Walaupun hakikatnya milik Allah, tapi Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang sewaktu kita dalam tempoh dunia ni untuk buat pilihan. Jangan orang kata kita tak dapat hidayah, Allah Ta'ala tak bagi. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi peluang hidayah tu kat kita. Hidayah tu apa dia tuan-tuan? Hidayah tu ialah sesuatu petunjuk yang boleh mendekatkan kita dan memahamkan kita tentang siapa dia pencipta. Yang tu hidayah. Sesuatu yang boleh memandu kita untuk kita faham apa dia ilmu, apa dia kehidupan, apa dia secara seluruhnya. Petunjuk-petunjuk untuk kita mengenal siapa dia pencipta. Itu hidayah. Dan hidayah tu perlu diterjemahkan di dalam amalan untuk menghasilkan takwa. Dia tak boleh kita hanya mengharap tanpa ada usaha. Dia kena ada usaha. Macam kita nak makan lah. Takkan rasa kenyang kalau kata makanan ada di depan dah, hanya sekadar kita tengok tapi tak ada usaha untuk masukkan makanan tadi ke dalam mulut, untuk kita makan, mengunyah dan sebagainya, untuk masuk ke dalam perut. Mana dia kena ada usaha. Ikhtiar dan usaha mesti ada. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan syarat. Nak dapat hidayah Allah, nak masukkan amal ke dalam hati ataupun kita kata iman tadi, mestilah diusahakan. Hidayah itu mestilah diusahakan. Dalil yang jelas Allah Ta'ala sebut, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum hinggalah mereka sendiri yang mengubahnya. Maknanya Allah Ta'ala dah letak dah guideline. Maknanya tak boleh hidayah tu dengan sendirinya masuk kecuali dengan ada asbabnya. Sebab-sebab yang menyebabkan hidayah itu masuk ke dalam hati, yang Allah Ta'ala nak mengubah diri seseorang itu, sama ada nak jadi baik ke, nak jadi apakah, atas pilihan masing-masing. Itu pahaman ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pahaman lain ada kata semua takdir Allah.
Tapi apa yang kita faham daripada ayat-ayat Allah dan daripada hadis-hadis sahih daripada Rasulullah SAW, kita ni ada peluang untuk memilih, dan disitulah yang menentukan sama ada pahala, dosa, syurga ataupun neraka pada kesudahan kehidupan kita. Jadi nak memilih itu macam mana? Allah Ta'ala sediakan Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan tu maknanya cara untuk kita nak milih yang mana baik, yang mana buruk. Pilihan tu berada dalam Quran. Sebab tu kita nak kena faham dan belajar apa pilihan-pilihan yang baik kepada kita untuk kita buat supaya Allah Ta'ala merahmati kita, dan apakah pilihan-pilihan yang tak baik yang menyebabkan Allah Ta'ala murka kepada kita. Sebab tu tidak semudahnya hidup kita ni tuan-tuan ikut suka. Kita ada panduan, kita ada ketentuan, kita ada peraturan. Kalau tuan-tuan di universiti ni pun ada peraturan. Kalau daftar saja dalam universiti ni mesti ikut aturan dia. Siapa yang melanggar peraturan universiti kena keluar. Tegahnya, kan? Jadi dalam hidup kita secara umum pun ada peraturan. Kita bukan hidup begitu saja. Kita hidup berperaturan. Kalau tuan-tuan mengaku diri kita sebagai seorang Islam, maka kita kena ikut aturan-aturan Islam. Apa dia perkara-perkara yang mesti kita ikut supaya kita ni tak melanggari peraturan-peraturan yang menyebabkan kita disingkirkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Sebab laluan yang Allah Taala sediakan kepada kita ialah laluan untuk ke syurga dengan panduan Al-Quran. Tapi kalau sekiranya kita tak ikut panduan-panduan dan peraturan tersebut, maka kita dengan semudahnya akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita tak ikut panduan-panduan tadi. Secara logiknya di universiti pun kita beramal, di mana saja pun kita beramal. Kalau habis tuan-tuan belajar di sini, pergi kerja pula tempat kerja pun ada peraturan dia, di masjid pun ada peraturannya, di mana pun ada peraturannya tuan-tuan. Maka keseluruhan hidup kita ni tertakluk kepada terma dan syarat-syarat. Kalau tuan-tuan beli handphone pun paling kurang pun bila daftar lain tentu ada terma dan syarat. Bukan ikut suka tuan-tuan nak pakai. Ada nak kena bayar dia punya bil yang ni. Jadi gitulah kehidupan kita. Jadi sebab itu hidupkanlah hati kita tuan-tuan, supaya kita sedar hidayah itu perlu diusaha. Jadi apabila kita hadir ke dalam majlis-majlis ini adalah salah satu usaha kita untuk menghidupkan hati-hati kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan ingatan yang sebenar-benar ingat, supaya kita ingat iaitu pertama Allah Taala Tuhan kita dan kita adalah hamba kepada Dia. Apabila kita sedar keadaan itu, insya-Allah hidup kita akan terarah kepada kebaikan. Hidup kita akan sentiasa dilindungi dengan rahmat dan juga pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah takat tu sebagai renungan tengah hari kita ni tuan-tuan. Mudah-mudahan dia dapat memberi ilham kepada kita semua untuk berfikir mana baik mana buruk dalam kehidupan kita dan bagaimana kita nak menghayati sebuah episod kehidupan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ingatlah setiap waktu yang mendatang adalah amat berharga di dalam hidup kita. Kalau kita biarkan yang begitu sahaja tanpa amal dan juga bakti yang sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, ia adalah satu kerugian dan kita menempa suatu kerugian yang amat besar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi hayatilah surah tersebut dan tuan-tuan pun selalu baca surah tu. Mudah-mudahan kita jadikan ia sebagai satu pedoman kepada kita bagaimana kita nak menghargai waktu yang Allah Ta'ala bagi dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, terma-terma, syarat-syarat yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita. Moga-moga kita menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang berjaya dan pulang dengan keadaan yang kemenangan ke dalam syurga dan juga dengan rahmat serta keampunan serta keredaan Allah Ta'ala pada kehidupan kita insya-Allah. Jadi aku qali hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa 'anana minal khiyanah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis-su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum.